Baik tuan-tuan, kita mula dulu insya-Allah. Bismillah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan sebab berada depan komputer masing-masing pagi ini. Pagi ini tuan-tuan, hari ini tadabbur kontok yang ke-115. Hari ini 22 hari bulan 5 tahun 2022. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, saya nak ingatkan tuan-tuan bahawa sekarang kita berada di penghujung Syawal. Jadi sesiapa yang belum puasa 6 ataupun belum menghabiskan puasa 6, kita dah running out of time. Sepatutnya tuan-tuan dah mula dah pun untuk puasa 6 sebab lingkungan kurang seminggu, lebih kurang seminggu saja lagi kita nak menghabiskan Syawal kita. Okey tuan-tuan, kita patah balik ke topik kita, tadabbur kontok yang ke-115 hari ini. Hari ini tuan-tuan, kita masih bercakap tentang tema menempati sunnah. Jom kita recall kejap apa yang telah kita discuss tentang tema menempati sunnah. Pertama tuan-tuan, kita dah tahu bahawa mengikut Muhammad adalah bukti mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun lebih tepat mengikut sunnah, menempati sunnah adalah mencintai, tanda mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita diuji dengan satu ujian untuk mentaati seorang Muhammad pada serba-serbi, sama ada terkait dengan akhirat ataupun terkait dengan urusan duniawi. Yang ketiga, kesan memilih-milih ketaatan kepada Muhammad, kepada Rasulullah terhadap sunnah adalah apabila Allah membatalkan dan juga rugi sahaja amalan-amalan baik kita yang lain. Yang keempat tuan-tuan, Rasulullah telah pun talaqi Al-Quran ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak Al-Quran ini yang paling tahu adalah Rasulullah, kerana Rasulullah adalah cerminan kepada Al-Quran, kepada wahyu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini pula kita akan semak firman Allah daripada surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-56. Hari ini kita semak insya-Allah daripada surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, semak ayat 50, 56 dan 57. 56 dan 57. Jom kita semak ayat 56 dulu. Ayat 56 ni sangat terkenal tuan-tuan, terutama sekali bagi para lelaki yang pergi solat Jumaat. Tuan-tuan akan dengar ayat ini di atas mimbar solat Jumaat dibacakan oleh khatib setiap minggu insya-Allah. Ayat 56, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat kita semak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sallu 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas nabi. Ayat itu sebut macam mana tuan-tuan? Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas nabi. Tuan-tuan, dengar elok-elok. Siapa yang selawat? Allah dan para malaikat. Lihat bagaimana ayat itu bermula dengan Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Okey, saya tahu perkataan itu akan mungkin mengundang beberapa soalan. Kita tak akan tackle semua soalan tu. Kita nak fokus kepada tadabbur kita hari ini saja. Berselawat adalah satu ibadah. Selalunya tuan-tuan mendengar bahawa kita selaku umat, kita selaku manusia berselawat ke atas Nabi. Tapi ayat ini sangat menarik kerana Allah yang berselawat ke atas Nabi. Bahkan ayat disebut Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Dalam banyak-banyak ibadah. Selawat adalah ibadah, tuan-tuan pun tahu. Selawat adalah ibadah. Dalam banyak-banyak ibadah, semua ibadah makhluk yang lakukan dan makhluk lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan statement ni elok, dalam banyak-banyak ibadah, semua ibadah bahkan makhluk ataupun manusia yang lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat adalah salah satu ibadah. Namun dalam ayat ini menariknya, siapa yang berselawat? Manusia, of course, manusia akan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sebagai ibadah kita. Namun dalam ayat ini, Allah yang mulakan contoh berselawat. Siapa yang berselawat dalam ayat ini? Allah dan para malaikatnya. Jom kita baca balik in case tuan terlepas pandang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Jadi tuan-tuan, dalam banyak-banyak ibadah, ibadah ini sahaja Allah mulakan. Ketika puasa, contoh ibadah puasa, Allah tak pernah sebut di mana-mana dalam Al-Quran, Allah dan para malaikat puasa, maka kamu pun puasa juga. Ataupun Allah dan para malaikat solat, kamu pun solat juga. Allah dan para malaikat telah pun
menyucikan Allah ataupun Allah dan para malaikat telah pun beristighfar ke, maka kamu pun kena istighfar juga. Semua contoh-contoh yang saya buat tadi, maha suci Allah, Allah tidak melakukannya. Allah tak puasa, Allah tak membayar zakat, Allah tidak pun istighfar, maha suci Allah. Itu bahkan satu blasphemy kepada Allah kalau kita percaya demikian. Allah tak melakukan apa-apa ibadah lain kecuali mungkin satu sahaja dalam konteks fahaman sebahagian kita ibadah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala melakukan salawat ke atas baginda Nabi Muhammad. Tapi jangan silap. Mungkin setengah orang akan tanya, kenapa Allah berselawat sedangkan selawat ini adalah ibadah? Maka tuan-tuan, berselawat ke atas Nabi adalah ibadah dan statement itu tak salah. Namun, ia adalah ibadah apabila makhluk melakukannya. Tuan-tuan akan confuse kenapa tiba-tiba Allah yang berselawat ke atas Nabi, sebab Allah tak perlu beribadah. Soalan itu, confuse itu hadir kerana tuan-tuan kurang faham maksud selawat. Jom kita pergi kepada maksud selawat itu. Perkataan salawat adalah plural, adalah jamak daripada perkataan solat. Solat. Tuan-tuan pernah dengar perkataan solat? Dan tuan-tuan waktu mengaji tentang solat dulu, mengaji fiqh tentang solat, kalau kita tanya tuan-tuan apa maksud solat dari segi bahasa, maksudnya kalau tuan-tuan buka kamus, solat maksudnya apa? Apakah maksud solat dari segi bahasa? Solat adalah singular, plural untuk solat, jamak untuk solat adalah salawat. Faham? Sebab ayat ni sebut Allah berselawat ke atas Nabi. Sebab tu kita bincang perkataan solat. Solat maksudnya doa. Dari segi bahasa, solat maksudnya doa. Apabila tuan-tuan berselawat ke atas Nabi, apa yang tuan-tuan sedang lakukan adalah tuan-tuan berdoa untuk Nabi. Dengar tak? Ketika tuan-tuan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad, maksudnya tuan-tuan sedang berdoa kepada Allah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu selawat kita berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah tu kita tak sebutlah. Kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Wahai Allah, actually kita sebut Allahumma salli. Okey. Allah selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad. Wahai Allah, berilah selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad. Itulah yang kita doakan kepada baginda saban hari setiap kali kita berselawat. Cuma ramai orang tak sedar bahawa dia sedang mendoakan Nabi dalam selawat tersebut. So dengar statement ni tak? Selawat maksudnya, solat maksudnya doa. Selawat ke atas Nabi bermaksud kita berdoa kepada Allah untuk bagi Allah berikan kelebihan kepada Nabi kita. Itulah ibadah yang kita buat. Kita berselawat ke atas Nabi. Ayat ini menyebut Allah berselawat ke atas Nabi. Kalau manusia berselawat ke atas Nabi bermaksud manusia berdoa kepada Allah untuk Nabi, maka apa pula maksud Allah berselawat ke atas Nabi? Tadi saya telah pun sebut bahawa selawat maksudnya doa. Allah tak perlu berdoa kepada sesiapa. Jadi, apabila Allah berselawat ke atas Nabi, maksudnya Allah memakbulkan ataupun Allah confirmkan segala kelebihan yang diberikan ataupun yang dimohon manusia untuk baginda Nabi. Allah confirmkan, bahkan Allah memberi contoh bahawa Allah berselawat dahulu sebelum kalian berselawat. Seolah-olah sebelum kalian meminta apa-apa kelebihan kepada baginda Nabi Muhammad, Allah dah beri dulu kepada baginda Nabi Muhammad. Allah confirmkan bahawa yang kalian minta, yang kalian doakan kepada baginda Nabi Muhammad tu, Allah dah confirmkan dulu. Itulah maksud innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatuhu, dan juga para malaikatnya, salluna ala nabi, yusalluna ala nabi. Mereka berselawat ke atas Nabi. So tuan-tuan, lihat bagaimana tingginya kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah pun diselawatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dan of course oleh para malaikatnya. Which is, kalau tuan-tuan, kalau saya, kalau kita tidak berselawat kepada baginda, tidak kurang di mana pun baginda itu. Kita sambung, kita baca balik, kemudian kita sambung bacaan. Allah sebut, Innallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selawat ke atas Nabi. Ayat tu okey, tak ada masalah. Ayat berikutnya. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka oleh sebab Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, kamu wahai orang-orang yang beriman, korang semua wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi. Kalian pun kena selawatlah ke atas dia. Dia tu Muhammad. Kalian pun kena selawatlah ke atas Muhammad tu.
Wasallimu taslima, dan kalian kena salam, kena ucap salam. Maksudnya kalian kena beri penghormatan. Salam maksudnya penghormatan. Sallimu taslima, kalian kena beri penghormatan kepada Nabi kamu dengan penuh penghormatan. Dan penghormatan yang paling besar yang kita boleh beri kepada Nabi kita adalah dengan kita berselawat kepada baginda. Dengan kita ucap salam kepada baginda. Dengan kita mendoakan baginda. Contoh penghormatan paling besar adalah dengan kita berselawat dengan kaedah ataupun dengan ucapan yang menepati sunnah, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun kalau panjang sikit, selawat yang Tuan sebut dengan selawat Ibrahimiyah tersebut. Poin saya nak sampaikan dekat sini adalah Allah menunjuk contoh selawat ke atas Nabi, kemudian Allah mengarahkan kita untuk selawat ke atas Nabi, dan selawat ke atas Nabi ini bersama dengan sallimu taslima, beri penghormatan kepada Nabi itu. Bagaimana kita memberi penghormatan? Menepati sunnah. Bagaimana kita memberi penghormatan kepada Nabi? Menepati sunnah yang Nabi sampaikan. Komen di bawah tuan-tuan. Memberi penghormatan kepada Nabi dengan menepati sunnah yang baginda sampaikan. Komen di bawah tuan-tuan. Memberi penghormatan kepada Nabi dengan menepati sunnah yang baginda sampaikan. Komen di bawah tuan-tuan. Menepati sunnah, memberi penghormatan kepada Nabi dengan menepati sunnah yang baginda sampaikan. Allah menunjuk contoh untuk selawat, dan tuan-tuan kita semua diperintahkan untuk selawat. Tuan-tuan, itu satu hal, dan itu adalah hal yang besar. Ayat selepas itu. Pentingnya adalah ayat selepas itu. Allah berselawat ke atas Nabi. Allah arahkan kita untuk selawat ke atas Nabi. Bahkan Allah suruh kita memberi penghormatan kepada Nabi. Ada orang akan tidak mahu selawat. Bermaksud, ada orang yang tidak mahu untuk mendoakan Nabi, dan ada orang yang tidak mahu untuk memberi penghormatan kepada Nabi. Untuk orang yang begitu, ayat berikutnya, ayat 57, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallah, silap. Ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Orang-orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya. Orang-orang yang sakiti Allah dan sakiti Rasulnya. La'anahumullah fid dunya wal akhirah. Dia melaknat mereka, Allah akan melaknat mereka dunia dan akhirat. Wa'adda lahum azaban muhina. Dan untuk dia Allah sediakan pula siksaan yang menghina. So tuan-tuan, siapa dia yang Allah akan laknat dia dunia akhirat? Siapa dia yang Allah akan sediakan siksaan yang menghina? Tengok balik ayat awal. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu. Orang-orang yang sakiti Allah dan Rasul. Perkataan yang Allah guna adalah yu'zuna. Mereka menyakiti. Sakiti siapa? Allah dan Rasul. Sekarang dengar elok-elok. Tema kita menepati sunnah. Tadi saya sebut Allah menunjuk contoh dengan Allah confirmkan doa ke atas Rasul. Allah suruh kalian untuk berdoa, selawat ke atas Rasul. Dan Allah, dengar elok, selawat ke atas Rasul. Doa ke atas Rasul. Bukannya berdoa kepada Rasul. Jangan silap. Okey, patah balik. Allah yang menunjuk contoh kepada tuan-tuan, dan Allah menyuruh tuan-tuan untuk berselawat, berdoa ke atas Rasul. Berdoa untuk Rasul. Dan juga Allah memberi contoh. Allah menyuruh tuan-tuan untuk tuan-tuan memberi penghormatan kepada Rasul. Dan ada orang tak mahu. Ada orang tak mahu mendoakan Nabi, dan ada orang tak mahu memberi penghormatan yang wajar kepada Nabi. Ingat tak sesi yang lalu kita bercakap tentang surah Muhammad, bahawa Nabi Muhammad ini ditaati, dicontohi dalam urusan melibatkan pangkat kerasulannya, dan juga yang tidak melibatkan pangkat kerasulannya. Bagi siapa yang tak faham apa yang saya cuba sampaikan, tengok 2 episod yang lalu. Nabi Muhammad ini ditaati, dipatuhi, dicontohi dalam urusan melibatkan pangkat kerasulannya, urusan akhirat, dan baginda juga ditaati dalam urusan keduniaan, meskipun tanpa pangkat kerasulannya. Sesiapa yang menolak keperluan untuk mentaati baginda dalam urusan keduniaan, urusan keibubapaan tak mau ikut baginda, urusan berpakaian tak mau ikut baginda, urusan makan minum tak mau ikut contoh baginda, urusan politik tak mau ikut baginda, urusan kenegaraan tak mau ikut baginda, kerana bagi sebahagian orang urusan ini adalah urusan keduniaan. Bagi sesiapa yang menolak untuk mengikut contoh panduan baginda dalam urusan keduniaan selalu, apatah lagi dalam urusan akhirat,
maka ini adalah kumpulan yang menyakiti Allah yang menghantar baginda dan of course menyakiti Rasul. Surah ini adalah surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab sebelum ayat 57, daripada ayat 1 sampailah sebelum ayat 57, ada dua kumpulan yang Allah sentuh. Dan selepas ayat 57 ni Allah sentuh satu kumpulan yang sama lagi, iaitu ada dua kumpulan yang menyakiti Allah dan Rasul. Satu, orang kafir akidah, yang mana mereka menyerang dan menentang dakwah Rasul sehingga mereka datang menyerang Madinah, mencetuskan perang Ahzab. Surah ini surah Ahzab. Dan yang kedua adalah kumpulan munafik yang khianat Rasul dari kalangan orang Yahudi, dan juga orang munafik yang khianat Rasul dengan menurunkan kredibiliti baginda, dengan mempersoalkan kredibiliti baginda, dengan menyerang baginda atas isu-isu pribadi baginda yang disentuh dalam surah Al-Ahzab ini. Kumpulan munafik dari kalangan orang Muslim. So tuan-tuan, ramai orang terjerumus dalam munafik dari kalangan orang Muslim ini apabila mereka enggan memberi kehormatan kepada Rasul, apabila mereka enggan untuk mengikut Rasul, selalunya dalam urusan-urusan melibatkan keduniaan. Maka tuan-tuan, ayat ini menyebut bahawa siapa yang sakiti Allah dan Rasul, mungkin bagi mereka hanya tidak hormat Rasul. Namun Allah menyebut, engkau tak hormat Rasul, kau tak mendoakan Rasul, orang yang sakiti Allah dan Rasul. Lihat bagaimana Allah associate engkau hanya tak hormat Rasul itu menyakiti Allah dan Rasul. So, tidak hormat Rasul juga bererti tidak hormat Allah. Berdasarkan ayat ini dan juga berdasarkan ayat yang kita baca sebelum-sebelum ini. Maka tuan-tuan, kesimpulannya, menepati sunnah adalah kita menyayangi Allah dan Rasul. Meninggalkan ataupun tidak menepati sunnah, kita menyakiti Allah dan Rasul. Wallahi, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul, ayat ini menyebut, la'anahumullah fi dunya wal akhirah. Allah laknat dia dunia akhirat, wa'adda lahum azaban muhina, untuk dia siksaan yang sangat menghinakan. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu hari ini? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ini, alhamdulillah, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. Tuan-tuan, sekali lagi, sesi hari ini adalah sesi rakaman. Saya rakam video ni. Ini bukan sesi live, sebab sewaktu tuan-tuan menonton video ni, saya dan juga isteri anak-anak saya ada bermusafir ke satu tempat. Anak saya tak sekolah pagi ni. Bermusafir ke satu tempat atas urusan keluarga. So saya minta tuan-tuan doakan perjalanan kami. Musafir ringkas je, pendek je. Malam lagi saya dah balik lah. So tuan-tuan, terima kasih kerana berada Tadabbur Kontok hari ini. Moga-moga Allah berikan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri Tadabbur Kontok sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibrah ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.